Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam siri rancangan Tazkirah 5 minit unit Pendidikan Islam PPD Johor Bahru. Baik, setelah beberapa hari kita berpuasa pada bulan Ramadan, jadi pada hari ini ingin diterangkan sedikit, berkongsi bersama tentang amalan-amalan sunat di bulan Ramadan. Amalan-amalan apakah yang boleh kita lakukan supaya untuk memperbanyakkan lagi pahala-pahala yang ada pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap amalan yang kita lakukan akan diganjarkan beberapa kali ganda pada bulan Ramadan. Jadi, apakah amalan-amalan sunat yang perlu dilakukan pada bulan Ramadan? Yang pertama sekali adalah amalan sebelum kita berpuasa. Pada waktu besok hari kita ikut pada malam itu adalah amalan bersahur. Amalan bersahur ini amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, mempercepatkan waktu berbuka puasa. Yang keempat, memperbanyakkan bersedekah di bulan Ramadan, terutamanya bersedekah dengan memberi orang berpuasa berbuka. Yang kelima, apabila hendak berbuka, hendaklah sunat berbuka dengan buah kurma atau manisan, atau jika tiada ada kurma ataupun manisan, kita hendaklah berbuka dengan air masak pun tak apa. Yang seterusnya, menghidupkan 2/3 malam pada bulan Ramadan. Dan yang seterusnya adalah sunat beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunat berpuasa yang inilah yang kita kena kekalkan supaya kita istiqomah daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan kita melakukan amalan-amalan sunat. Yang ingin diceritakan pada hari ini adalah amalan-amalan kelebihan bersahur. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, yang maksudnya sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh itu, janganlah kita meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dekat sini Nabi bersabda, sekurang-kurangnya kita bersahur hanya dengan minum air saja. Itu paling kuranglah. Tapi kalau seelok-eloknya amalan bersahur ini tidak kita tinggalkan. Kelebihan bersahur. Apakah kelebihan bersahur? Yang pertama, kelebihan bersahur ini adalah membezakan antara amalan puasa orang Islam dengan amalan puasa orang Yahudi. Jadi, apa beza? Orang Yahudi pun berpuasa, orang Islam pun berpuasa. Apakah yang membezakan amalan ini? Yang membezakan daripada amalan orang Yahudi dengan orang Islam adalah bersahur. Orang Yahudi tidak bersahur dan orang Islam adalah bersahur. Hadis riwayat Muslim, yang maksudnya perbezaan antara puasa kita, iaitu puasa umat Islam dan puasa ahli kitab, terletak pada makan sahur. Baik. Yang kedua, kenapa kita perlu bersahur? Kerana di dalam sahur itu ada keberkatan, seperti disebutkan hadis Nabi SAW tadi, bersahur kerana sesungguhnya pada sahur ataupun makan sahur itu
ada keberkatan. Jadi kita nak mengambil sempena keberkatan bulan Ramadan ini, marilah kita jangan tinggalkan waktu bersahur. Yang ketiga, untuk kesihatan diri. Jadi sahur ini membuatkan kita sehat pada siang hari, tidak berasa letih dan tidak berasa puasa itu membebankan. Jadi menurut doktor Teres Nickel daripada College Purultan Baylor menunjukkan bahawa mereka yang meninggalkan sarapan berisiko untuk menanggung 2 kali ganda kekurangan zat besi dalam darah dan berpotensi mengalami penyakit anemia, iaitu kekurangan hemoglobin dalam darah. Justru dengan bersahur akan menggantikan sarapan pagi dan tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan agar kesihatan kita sentiasa terjaga. Ini menurut kajian doktor lah, bahawa kalau kita bersahur menggantikan sarapan pagi, kesihatan kita akan terjaga. Yang keempat, kenapa kita perlu bersahur? Kan? Kerana apabila kita bangun pagi, waktu bersahur di subuh yang hening, waktu pagi tidak ada, maka malaikat berselawat. Para malaikat berselawat kepada kita, seperti hadis di atas tadi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Jadi malaikat mendoakan kita, Allah mendoakan kita, kesehatan kita, kesejahteraan kita setiap hari kalau kita bersahur. Jadi amalan ini sangat penting. Amalan sunat bersahur ini sangat penting untuk kita laksanakan. Baik. Jadi itulah amalan-amalan, terutama sekali banyak yang kita meninggalkan amalan-amalan bersahur di bulan Ramadan ini. Waktu yang paling afdal, yang paling baik adalah di dalam setengah jam sebelum waktu subuh. Itu adalah waktu terbaik, kerana Nabi bersahur dengan sahabat. Dikatakan di dalam hadis bahawa Nabi bersahur selepas sahur, antara waktu sahur itu dengan waktu subuh dalam panjangnya 50 ayat. Jadi kalau kita baca tu dalam surah Yasin ada 80 kan, lebih kuranglah 15 minit, 30 minit, 15 hingga 15 minit waktu yang sesuai untuk bersahur. Dan selepas sahur itu kita boleh bersiap sedia untuk melakukan solat subuh, dan masa itu banyak sempat untuk kita persiapkan diri untuk melakukan solat subuh secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Semoga saya ingat pepatah kawan saya, dia kata kita ni di bulan puasa ibaratnya seperti seekor ulat beluncas, dan di mana ulat beluncas ini sebelum dia jadi kepompong, dia sangat degil, dan dia makan daun sana, makan daun sini, habis semua pokok bunga rosak. Itu ulat beluncas, membuat kerosakan. Apabila dia masuk dalam kepompong, jadi kepompong, dia duduk dalam tu, dan apabila pecahnya kepompong itu, dia jadi rama-rama yang cantik. Semua orang suka kepada rama-rama sebab dia cantik. Begitu juga ibaratnya kita di bulan Ramadan ini, sebelum kedatangan Ramadan, macam-macam keburukan, kejahatan yang kita lakukan. Semoga bulan Ramadan ini kita menjadi ulat beluncas di dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi ulat beluncas dan duduk di madrasah Ramadan. Semoga selepas Ramadan ini kita menjadi manusia yang berguna seperti rama-rama yang cantik. Sekadar itu saja untuk tazkirah pada hari ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.